Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Mari kita sama-sama share dulu. Maaf saya terlewat 5 minit. Okey. Mari kita. Suara saya dengar ya? Adakah suara saya didengari? Salam Ramadan. Okey. Saya boleh dengar suara saya. Baik. Alamak. Dia keluar macam ni . Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Katie. Meningkap hari ni tadabbur juzuk 25. InsyaAllah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'. Terima kasih Kak Umi Jannah. Kak Umi kata, Assalamualaikum. Dengar jelas Ustazahku sayang. Terima kasih Kak Umiku sayang. Jom kita sama-sama meningkap hari ini juzuk ke-25. Juzuk ke-25 mengandungi 5 surah. Okey, 5 surah. Yang pertama, surah Fussilat. Yang pertama surah Fussilat. Surah Fussilat pun dah ujung ayat je. Ya, ujung surah. Masuk juzuk 25. Ustaz dah sentuh dah semalam. Apa singkapan tadabbur yang ada dalam surah Fussilat. Kemudian surah kedua ialah surah Asy-Syura. Surah ketiga surah Az-Zukhruf. Surah keempat surah Ad-Dukhan. Dan surah kelima adalah surah Al-Jathiyah. Jadi makin lama makin kita ke belakang juzuk ni, makin banyak surah yang terkandung di dalam satu juzuk. Sebab apa? Sebab surahnya makin lama makin pendek, makin kecil surahnya, maka dalam satu juzuk tu makin banyaklah. Kalau dalam surah Al-Baqarah satu juzuk saja kan, surah Al-Baqarah sahaja. Baik. Kita akan tengok ayat pertama di dalam surah juzuk ke-25 ini, iaitu pada surah Fussilat. Surah Fussilat muka surat yang terakhir 482, ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha wa ma tahmilu min untha wa la tada'u illa bi'ilmih wa yawma yunadihim ayna syurakai قالوا آذناك ما منا من شهيد. Yang bermaksud kepadanya lah ilmu tentang hari kiamat itu akan dikembalikan. Ya, maksudnya ilmu tentang bila akan berlaku hari kiamat. As-sa'ah, bila kita baca tentang as-sa'ah, ada alif lam di situ, dia menunjukkan kepada kiamat. Ya, as-sa'ah iaitu hari kiamat. Siapa yang tahu? Allah. Wa ma takhruju min thamaratin, tiada buah-buahan. Thamarat, buah-buahan yang keluar daripada kelopaknya. Yang kedua, tidak ada pun seorang perempuan yang mengandung. Ya, wa ma tahmilu min untha, orang perempuan yang mengandung, wala tada'u illa bi'ilmih, kita tak tahu bila dia akan melahirkan. Wa yawma yunadihim, pada hari kiamat nanti Allah akan menyeru kepada mereka, di mana sekutu-sekutu kamu? Ya, orang yang kamu sembah dulu duduk di mana? Ya, benda-benda yang kamu sembah dulu duduk dekat mana? Mereka pun menjawab, kami menyatakan engkau bahawa tidak ada seorang pun di antara kami yang dapat memberi kesaksian bahawa engkau mempunyai sekutu. Masa tu baru dia tahulah kan, tak ada sekutu lain yang layak yang sama ataupun yang dapat diserasikan dengan Allah, tak boleh. Baik, itu ayat pertama.
Jom kita tengok ayat yang terakhir dalam juzuk 25. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah menonton sekarang ini. Terima kasih tekan butang like dan juga tekan butang share ataupun boleh tag kawan-kawan. Kita nak tengok ayat terakhir dalam juzuk 25, muka surat 501 dalam surah Al-Jathiyah, iaitu yang berbunyi ayat 32, wa idza qila inna wa'dallahi haqq والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. صدق الله العظيم. Dan apabila dikatakan kepadamu, wa idza qila, qila dikatakan, seseorang berkata, inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah itu benar-benar benar. Benar-benar ya. Maksud janji Allah itu betul-betul akan berlaku. Dan juga hari kiamat itu tidak ada syak padanya. Sahabat-sahabat tengok ayat pertama dalam juz 25 cerita tentang ilmu sa'ah itu hanya ada pada Allah. Dan kemudian ayat terakhir dalam juz 25 juga menceritakan tentang sa'ah ataupun hari kiamat itu tidak ada syak padanya. Kamu berkata, ya, qultu, kamu berkata, ma nadri mas-sa'ah. Dia kata, kamu berkata, kami tidak mengetahui apakah hari kiamat itu. Kami hanya menduga-duga sahaja dan kami tidak sekali-kali meyakininya. Wa ma nahnu bimustayqinin, asal perkataan yakin, yaqana, yakin, ya maksudnya kami tak yakin pun. Ya ke? Kami hanya menduga-duga. Ya ke akan berlaku hari kiamat? Cuma dia berlaku hari kiamat ni kan? Macam-macam dia punya telahan, tak yakin pun sebenarnya. Itulah surah ayat pertama dalam juz ini dan ayat yang terakhir. Baik. Sahabat-sahabat, ada beberapa poin lah. Kita tak sempat memang kalau kita nak tengok terlalu kaya juzuk 25 ini dengan kita kata ibrah yang boleh kita ambil. Izinkan saya untuk kita mengambil lebih kurang 5 pada hari ini 5 ayat yang kita nak sama-sama selongkar apakah ibrah pada ayat tersebut. Seperti yang kita bacakan tadi, ayat 47 dalam surah Fussilat tu memang kita nak tadabburkan, kita nak singkap, kita nak fokus pada ayat tersebut. Kita ulang balik. Ya. Ayat tersebut menceritakan tentang hari kiamat, as-sa'ah. Tak ada orang yang tahu. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan alamat, memberikan tanda, memberikan signal. Apa yang akan berlaku, bila akan berlaku, bila dekat dengan kiamat, dan bila dekat yang jauh dengan kiamat pun dah Allah bagi, dan Nabi SAW bagi tahu ilmu sa'ah. Nabi bagi tahu tentang alamat-alamat kiamat yang kecil, alamat kiamat yang besar, ya. Bila akan berlaku, contohnya akan berlaku pada hari Jumaat, tapi Jumaat yang mana kita tak tahu, ya. Keadaan bila, maksudnya dari sudut keadaan umat Islam masa itu bagaimana kan, masa Islam tengah naik ke, ataupun masa Islam tengah benar-benar ditekan ke, dicengkam ke, di mana. Alamat-alamat tersebut sudah diberikan bayang-bayangnya, tapi exactly what atau kata when, the day of kiamat itu tak ada siapa boleh tahu. Jadi siapa yang tahu, sekiranya ada yang cuba meramal, menjangka, maka ini adalah sesuatu yang batil, ya. Melainkan sesuatu itu kalau dia sebut tentang apa? Tentang kiamat dah dekat dah. Memang betul lah kiamat dah dekat. Sebab apa? Tanda-tanda yang Nabi sebut. Tapi bila the day, maksudnya dia boleh sebut secara tepat hari tersebut, tak ada. Ilaihi, dipulangkan kepadanya, dikembalikan segala ilmu tentang hari kiamat itu yang diketahui hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selepas tu Allah sebut tentang perkara-perkara yang kecil. Tadi tentang ilmu sa'ah. Ilmu sa'ah ini nak menunjukkan bahawa
betapa besarnya alim. Alim ini ialah nama alim. Alimul ghaibi. Hanya Allah yang mengetahui perkara gaib. Allah yang tahu perkara gaib ni hanya ada di dalam khazanah Allah. Kita tak tahu. Bila kita sebut as-sa'ah benda besar. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita benda-benda kecil. Nampak tak benda kecil? Contoh apa benda kecil? Allah itu mengetahui tahap ataupun sehingga Allah mengetahui daripada sebesar-besar benda, boleh kita sebut sebesar-besar benda sampailah sekecil-kecil benda. Sebesar-besar benda sampai sekecil-kecil benda. Contoh kecil benda macam apa? Contoh Allah bagi contoh apa? Wama takhruju min thamaratin min akmamiha. Contoh yang sangat kecil yang kadang-kadang kita tak fikir pun kan. Tanam pokok tanam je lah kan. Kalau ada pokok pergi beli buah dekat pasar, tak pernah pun kita tanya, ini buah yang bila dia boleh keluar ni, tak ada. Kita makan, ui sedap manis. Ui ni masam, ini dah lama. Kita akan fokus pada perkara-perkara begitu. Kita tak fokus kepada bagaimana bila hebatnya Allah mengetahui bilakah satu buah tadi akan mencambah ataupun keluar daripada kelopaknya. Bila biasa kan dia akan keluar bunga dulu. Lepas bunga nanti tu baru dia akan menjadi kelopak tu, dia akan keluar dan akhirnya keluar buah tadi. Allah tahu exactly what time, berapa masa tempohnya akan keluar buah daripada kelopak tadi. Kelopak pula kelopak. Itu kelopak menampak macam sama pula kan, kelopak raya. Lagu Alif Syukri kan, viral sekarang ni. Dia dah kena panggil dengan SKMM. Okey, so sahabat-sahabat, nombor 2. Apa contoh kecil? Contoh kecil yang Allah bagi tahu betapa Allah ini maha mengetahui. Maha mengetahui tentang ibu, tentang betina. Sama ada betina itu terdiri daripada pokok ataupun binatang. Perempuan itu terdiri daripada manusia kan. Jadi manusia, perempuan, pokok, betina, juga dengan binatang yang female boleh melahirkan. Wa ma tahmilu min untha wala tada'u. Maksudnya pada perempuan tadi ada 2 benda. Iaitu perempuan akan melahirkan dan yang kedua perempuan akan mengandung. Tahmil dulu, akan hamil, dan perempuan akan tada'u, iaitu melahirkan. So dua-dua ini kita boleh buat prediction kan. Okey, kamu makanlah ubat macam-macam ni, nanti 2 bulan lagi kamu akan mengandung. Kita boleh buat anggaran. Tapi jadi kita tak tahu. Dalam ilmu Allah, Allah yang tahu bila kamu akan mula start hamil. Dan bila, walaupun doktor dah buat dah due date. Due date dah ada, dah siap tarikh lagi. Bukannya nama pun date kan. Tarikh kamu akan melahirkan. Tapi kadang-kadang sebelum lagi kan. Ada yang premature lagi. Dan kadang-kadang ada yang overdue. Overdue sampai 2 minggu. Doktor kata, paksa. Macam tu. Sahabat-sahabat, siapa tahu? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi contoh besar tentang ilmu sa'ah ataupun perkara umum, Allah tahu segala perkara. Dan contoh-contoh hatta benda-benda yang kecil seperti buah tadi, kelahiran. Jadi di manakah kita ingin bersembunyi? Nak sembunyi pada apa? Nak sembunyi dari mana kan? Dekat mana kita nak sembunyi? Sebagai satu contoh, hari ini kita na'udzubillah min zalik, wa yawma yunadihim aina syurakai, iaitu orang-orang yang mensyirikkan Allah. Orang-orang yang mensyirikkan Allah, mereka tak rasa bahawa Allah mengetahui mereka mensyirikkan Allah hatta pada syirik yang kecil. Bukan saja syirik yang besar. Syirik yang besar kadang sembah berhala, menyembah selain pada Allah, mengikuti ideologi lebih daripada Al-Quran, beriman dengan ideologi lebih pada Al-Quran. Ini semua sesuatu yang diketahui oleh Allah. Jadi Allah kata, Allah tahu. Dan Allah tahu siapa yang syirikkan Allah dalam dunia ni. Jadi siapa yang syirikkan Allah, nanti Allah akan tanya, dekat mana? Kat mana? Yang kamu sembah dulu kat dunia,
Kami baru tahu kan, tak ada apa yang selayaknya disyirikkan ataupun kita kata tak selayaknya untuk digandingkan segala makhluk sekecil-kecil makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu singkapan pertama kita pada ayat 47. Insya-Allah kita akan tengok terus masuk ke sikit lagi. Sorry, Fussilat kita nak masuk lagi satu pada ayat 53. Allahu akbar. Ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Yang bermaksud ayat 53 surah Fussilat, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahawa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagimu bahawa Tuhan menjadi saksi atas segala sesuatu? Sahabat-sahabat, ayat ini sanurihim, kami bentangkan kepada mereka, hum. So, persoalan di sini, siapakah him tu? Sanurihim, him tu siapa? Mereka itu siapa? Nah, bila kita sebut mereka, dia tak ada dekat depan kita. Kalau kamu semua, ialah dia ada depan kita. Bila mereka ni tak ada depan kita. Siapakah mereka? Kita mesti melihat kepada ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya iaitu ayat 52. Kita tengok bagaimana qul ara'aytum in kana min 'indillah thumma kafartum bih. Allah kata apa? Dan apabila mereka, ayat 52, katakanlah bagaimana pendapat kamu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah kemudian kamu mengingkarinya. Dia menceritakan tentang orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar tentang ayat Allah. Jadi sebenarnya hum di ayat 53 kembali kepada orang kafir. So boleh tulis kembali kepada siapa? Hum itu kepada orang kafir. Banyaknya surah Fussilat ayat 482 ke 482. Fussilat ayat 53. Ayat Fussilat ayat 53. Okey. Sahabat-sahabat yang saya kasih kerana Allah, Jasiyat tak ada lagi. Surah Fussilat. 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 Fussilat ayat 53. Okey. Allah nak bentangkan fil afaq. Bila sebut fil afaq iaitu apa? Sejauh mata kita memandang ni, sehingga apa orang kata ufuk, kan? Ufuk timur dan ufuk barat. Macam tu. Jadi kita tengok belah kanan ni sampai ke penjuru ni, apa yang kita nampak? Ya Allah, kita nampak kehebatan Allah. Sanurihim ayatina. Semua ni ayat Allah. Sebab tu para ulama membahagikan ayat Allah itu terbahagi kepada dua. Satu, ayat yang dibaca, iaitu ayat Quran. Ni ayat Allah juga, tanda kebesaran Allah. Yang kedua, ayat Al-Manzur, iaitu ayat yang dilihat. Apa yang dilihat? Pokok, bintang, ya. Kalau ufuk ni kita nampak apa lagi? Lautan yang sangat-sangat hebat, ya. Bila kita tengok semua ni tanda apa? Tanda Allah ada. Tanda pentadbiran Allah sangat cantik dan indah. Okey? Sangat indah daripada segenap segi, segenap penjuru. Jadi sahabat-sahabat yang saya kasihi kerana Allah, pada alam ada tandanya, ya. Dan pada diri kamu pun ada tandanya. Wa fi anfusihim. Dan pada diri mereka, terenunglah pada diri kamu, kamu akan nampak kehebatan Allah. Subhanallah. Yang mengontrol, yang menjalankan proses pencernaan, penghadaman makanan,
Macam mana pagi tadi kita makan, ambil daripada makanan tadi tu masuk dalam mulut. Tak payah ceritalah daripada dapur tu. Kan? Kita ambil masuk dalam mulut, kita kunyah-kunyah, lepas tu kita buat apa? Kita tak buat apa dah, sahabat-sahabat. Allah yang mentadbir jasad kita. Ya, bila dia masuk saja ke tekak kita, Allah yang tadbir. Kena jalan ikut mana, kan? Dah jalan kemudian dicerna, dihadamkan makanan kita dengan hormon-hormon. Jadi bukan datang dalam keadaan yang orang memang macam tu Ustazah, tak. Dia datang dengan pentadbiran yang sangat hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah cerna, lepas tu mana yang bermanfaat diserap di dalam darah, diasingkan dan diambil, yang tidak berguna maka melaluilah proses perkumuhan, masuklah dalam usus kecil dan kemudian usus besar dulu, usus besar, kemudian dalam usus kecil dan akhirnya yang tidak lagi berfungsi ataupun memberi manfaat dalam badan akan keluar sebagai lebihan, sebagai najis. Ya Allah, perhatikanlah apa yang ada pada dirimu, nescaya kamu akan melihat kehebatan Tuhanmu. Kita tak mampu untuk ingkar, untuk menafikan kehebatan Allah. Sebab tu orang-orang yang bukan Islam, bila dia belajar biologi, seolah-olah dia kata, macam ada satu kekuasaan yang luar biasa. Bila dia orang belajar biologi, makin kaji, dia tengok macam mana tubuh badan ni, memang pelik. Ya, macam ada suatu, bukan macam, memang Allah jadikan. Memang ada yang mentadbirkan. Yang mentadbirkannya tak lain tak bukan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Bijaksana. Baik, kemudian apa tujuannya? So apabila Allah Subhanahu Wa Taala kata sanurihim ayatina, kami bagi ayat kepada kalian. Bentuk apa? Bentuk pada alam dan bentuk dalam diri kamu sendiri. Hatta yatabayyana lahum. Sebab bila sebuah hatta ini adalah satu ghayah, adalah satu matlamat. Sehingga apa? Maksudnya kita bukannya nak belik alam saja. Ramai orang dia terberhenti pada wasilah. Dia terberhenti pada bukan matlamat. Contoh bila dia tengok alam, dia kagum dengan alam, dia mengkaji berapa banyak jenis tumbuhan. Katalah kalau kita kata orang tu minat pokok-pokok renek, dia kaji berapa ribu spesies pokok renek. Sebab tu kalau dia komentari berkaitan dengan alam ini, tidak akan pernah berhenti. Tapi kalau dia terpesona dengan alam, tapi dia tidak sampai matlamat. Matlamatnya apa? Kita tengok pada ayat ni 53. Hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Matlamat dia apa? Matlamat dia supaya kita jelas bagi mereka bahawa Al-Quran itu benar. Annahu. Hu dekat situ kembali kepada mana, sahabat-sahabat? Kepada ayat 52. Sebab apa? Yang Allah turunkan itu Al-Quran dan mereka kafartum, mereka mendustakan ayat Allah. Sampai macam tu sekali kan? Allahu Akbar. Allah nak suruh tengok bukit, tengok bumi, tengok unta, tengok dalam diri kamu, tengok bagaimana wajah kamu, tengok bagaimana pendengaran kamu, perkumuhan kamu. Untuk apa? Untuk kamu merasai, kamu meyakini Al-Quran ini annahu, hu itu Al-Quran, al-haq. Perkataan Allah dalam Al-Quran adalah benar. Bila Allah sebut tentang kiamat adalah benar. Bila Allah sebut tentang syurga adalah benar. Bila Allah sebut tentang neraka adalah benar. Tiada yang hanya dongengan semata-mata, tak ada. Itu matlamat. Nampak tak? Tadi itu adalah jalan ataupun kita kata medium untuk sampai kepada suatu matlamat. Matlamatnya apa? Tengok alam, tengok diri supaya kita meyakini sungguh Al-Quran ini annahul haq. Awalam yakfi bi rabbik. Tidakkah cukup bagi kamu bahawa Tuhanmu menjadi saksi terhadap segala sesuatu? Awalam yakfi. Suatu pertanyaan daripada Allah kepada makhluknya.
Tak cukup ke? Kamu ada Allah. Birabbik. Kamu ada Tuhan. Kamu ada yang memberi rezeki, memberi kehidupan. Itu maksud Tuhan. Yang memberi segalanya. Yang mana Allah tadi bersifat apa? Annahu, sesungguhnya dia itu ala kulli syai'in syahid. Allah menyaksikan segala sesuatu. Allah melihat segala sesuatu. Tak cukup ke? Kalau kita boleh beriman dengan sifat Allah yang maha mengetahui, maha menyaksikan, sudah cukup bagi kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Sudah cukup untuk kita merasa takut dalam setiap masa yang kita hadapi, merasa diperhatikan oleh Allah. Allah sentiasa memantau, menyaksikan dan mengetahui apa yang kita lakukan. Jangan sekali-kali hilang daripada keyakinan ini kerana kita akan jadi orang yang melampaui batas. Na'udzubillah min zalik. Sahabat-sahabat, dah pukul 7. Saya ada lagi 3. Sikit saya masuk saya buat cepat Surah Asy-Syura ayat 5. Terima kasih banyak-banyak Kak Mastura. Saya daripada semalam baca ayat-ayat Kak Mastura ni pada Ustaz punya Huda Quran pun saya rasa, ya Allah Tuhanku, Allahu Akbar, Allah yang mentadbir jasad kita. Hebatnya pentadbiran Allah terhadap jasad kita. Kekuasaan Allah yang luar biasa. Tidak ada lain dan tidak bukan hanya daripada Allah yang maha bijaksana. Subhanallah, subhanallah. Saya sangat terkesan dengan ayat-ayat Kak Mastura. Umi Jannah, subhanallah, alhamdulillah, ilaha illallah, wallahu akbar. Sangat hebatnya. Allah Subhanahu Wa Taala sangat hebat. Okey, terima kasih Kak Zaim, Zaimas Biha, Kak Zainun, apa khabar? Terima kasih banyak-banyak Kak Zainun. Okey, insya-Allah jom kita ambil ayat 5 dalam surah seterusnya, iaitu surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura ayat 5 dahulu. Ini tentang tasbihnya malaikah, tentang tasbih malaikah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. Ayat 5 yang bermaksud hampir sahaja langit itu terpecah dari sebelah atasnya kerana kebesaran Allah, dan malaikat-malaikat bertasbih memuji Tuhannya, memohon keampunan untuk orang yang berada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Sahabat-sahabat, ayat ini membuatkan kita terduduk. Allahu Akbar. Ayat ini sangat hebat. Bila kita sebut tentang langit dan kita sebut tentang penduduk langit, penduduk langit ini ialah malaikah. Penduduk bumi ini ialah manusia. Penduduk lautan ialah jin. Tapi kadang-kadang berlaku manusia juga pergi ke lautan untuk mencari rezeki. Kadang-kadang berlaku orang kerja platform dan sebagainya. Berlaku juga jin yang pergi ke muka bumi ini, ke tanah daratan untuk duduk di sini. Ada juga yang berhijrah. Tapi mereka punya tempat asalnya di lautan. Dan malaikat terkadang Allah suruh melaksanakan tugas dan turun ke bumi untuk menjaga manusia, untuk mencatat amalan manusia dan sebagainya. Sahabat-sahabat yang saya kasihkan Allah, takadus samawatu yatafattarna. Hampir-hampir. Bila sebut takadu, sangat hampir. Apa yang berlaku pada langit? What happened to our langit dalam bahasa Arab? Bahasa Arab pula bahasa Inggeris. Apa yang berlaku pada langit kita? Yatafattarna. Maksudnya terpecah-pecah. Maksudnya hampir langit yang kita tengok kukuh pada hari ini nak terpecah-pecah. Sebab apa, sahabat-sahabat? Kehebatan Allah. Dan yang kedua, apa yang disebut pada potongan ayat yang kedua, iaitu wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim.
Dan mungkin juga dengan tasbih dan juga tahmid malaikah, yang mana mereka memuji-muji Allah, mereka mensucikan Allah. Para malaikat, bukan sedikit, malaikat ni sangat banyak. Mereka memuji-muji Allah, mereka bertasbih mensucikan Allah. Sahabat-sahabat tahu kenapa? Kerana mereka ini melihat sesuatu yang tak layak yang dibuat oleh penduduk bumi. Apa lagi yang mereka lakukan? Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka memuji Allah, mereka mensucikan Allah, wa yastaghfirun, dan mereka meminta keampunan daripada Allah. Untuk siapa? Untuk dosa-dosa yang dilakukan oleh penduduk muka bumi. Liman fil ard. Sahabat-sahabat malaikat, bila mereka ini sangat taat kepada Allah, mereka mengetahui bagaimana kehebatan kerajaan Allah. Bila malaikat melihat manusia yang dijadikan oleh Allah melakukan dosa, sebab tu hujung ayat ini Allah sebut ala innallaha huwal ghafurur rahim. Ketahuilah bahawa Allah itu adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tak kala malaikat tengok penduduk bumi buat dosa, malaikat takut. Malaikat takut Allah hancurkan, Allah hantar azabnya kepada penduduk muka bumi, lantas kamu tidak akan berbaki walaupun seorang. Malaikat kasihan, malaikat takut dan lantas meminta keampunan oleh Allah, untuk Allah lima fil ard, untuk penghuni-penghuni bumi yang melakukan dosa, penghuni bumi yang bermaksiat pada Allah. Malaikat minta sungguh-sungguh sehingga langit tu hampir-hampir terbelah, terpecah-pecah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Malu kita dengan malaikat tak kala kita berbangga dengan dosa yang kita lakukan. Kalau yang buat dosa dan rasa bersalah dengan dosa yang dilakukan, sekurang-kurangnya ciri-ciri penyesalan, ciri-ciri taubat, ciri kehambaan tu ada. Tapi dikala kita buat dosa dan kita cuba pertahankan dan kita berbangga dengan dosa kita, kita tahu tak? Dalam masa yang sama malaikat tolong minta pada Allah untuk ampunkan dosa kita supaya Allah tak bagi azab pada kita. Kita tahu tak? Kenapa kita tak malu dengan Allah, tak malu dengan malaikat? Inilah ayat Allah yang saya rasa menyentuh jiwa, menyentuh rasa kita untuk kita tolonglah jangan maksiat pada Allah. Tolonglah jangan melakukan kemungkaran atas muka bumi ini. Muka bumi ini muka bumi hak Allah. Bagaimana kita menggunakan hak Allah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat, saya terus pergi kepada ayat 30 surah Asy-Syura. Ayat 30 surah Asy-Syura. Okey. Bila kita sebut dia seolah-olah ada kaitan di antara apa nama setiap satu ayat yang kita pick up ni. Ayat 30 surah Asy-Syura berbunyi wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, yang bermaksud dan musibah wama asabakum min musibatin, tidak ada yang menimpa satu musibah kepada diri kamu, tetapi dia adalah sesuatu yang kerana perbuatan tanganmu sendiri. Perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebahagian besar daripada dosa-dosa kamu. Sahabat-sahabat, saya rasa tak sempat ambil yang kelima. Kita ambil yang keempat ni sebagai last kali. InsyaAllah 7-9 minit. Saya pun hari ni, saya ni bekerja ini. Sahabat-sahabat, ayat ni memberitahu kepada kita setiap musibah yang Allah berikan, puncanya kita. Punca kepada musibah itu sekecil-kecil musibah. Wa ma asabakum min musibatin. Maksudnya apa? Walaupun satu musibah yang melanda diri kita, dia tetap first thing first is our fault. Kesalahan diri kita. Kita jangan tuding jari dekat orang lain.
Jangan tuding jari dekat Allah. Allah nak ni. Tak, mesti ada kesalahan pada diri kita walaupun sekecil musibah. Itu konsepnya. Sebab itu orang yang diberikan musibah oleh Allah, mereka kena apa? Istighfar, betul tak? Kita kena mengakui kesalahan kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, akulah yang menzalimi diri aku sendiri. Bukan Allah yang zalim kita. Allah tak zalim. Tapi kita. Kasabat aidikum. Kasabat. Bila sebut kasabat, ada ta di situ menunjukkan bahawa itu perkara yang buruk. Perkara keburukan yang pernah kita lakukan oleh tangan-tangan kita sendiri. Kasabat aidikum. Tangan-tangan kamu sendiri menyebabkan datang musibah kepada diri kamu. Tapi ingatlah wahai manusia. Ingatlah wahai manusia. Dalam banyak-banyak kesalahan, dosa yang kita lakukan, kemungkaran yang kita lakukan, pelampauan batas yang kita lakukan, banyak yang Allah tak balas. Kalau Allah nak balas semua kesalahan kita, nescaya kita tak ada apa dah sekarang ni. Hancur dah kita. Lenyap dah kita daripada atas muka bumi ini. Kalau Allah balas setiap satu dosa kita, Allah balas, nescaya tak ada. Tak wujud dah kita. Sebab apa? Allah bagi musibah. Kau buat dosa, Allah bagi musibah. Kau buat dosa, Allah bagi musibah. Tak begitu. Kalau begitulah memang kita tak ada dah. Tapi Allah kata apa? Wa ya'fu an kathir. Allah maafkan yang banyak. Al-kathir. An kathir. Yang banyaknya Allah ampunkan dah. Ya'fu. Ya'fu dari sudut apa? Allah maafkan dari sudut apa? Allah ampunkan dari sudut apa? Solat kita menghapuskan dosa kita, wuduk kita menggugurkan dosa kecil kita, istighfar kita menggugurkan dosa kita, membaca Al-Quran kita menggugurkan dosa kita, puasa di bulan Ramadan menggugurkan dosa kita. Semuanya itu menyebabkan musibah yang tinggal yang Allah bagi tu sikit sangat. Yang kerana dosa dan kesalahan kita sikit sangat, sahabat-sahabat. Wa ya'fu an kathir. Rahmat Allah wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah itu sangat luas, lebih daripada segala sesuatu. Sahabat-sahabat, hari ini mudah-mudahan hari yang berkat, dapat kita sama-sama menghayati, memulakan hari kita dengan beberapa singkapan tadabbur Al-Quran, surah Fussilat yang mula tadi tentang Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala sesuatu, termasuklah yang besar seperti hari kiamat, termasuklah kecil seperti buah yang keluar daripada kelopak, orang yang mengandung bila nak mengandung, bila nak melahirkan. Kemudian ayat kedua, kita bicara tentang surah Fussilat ayat 53. Surah Fussilat ayat 53, Allah suruh tengok dekat ufuk kita, tengok pada diri kita. Tengok tadi untuk apa? Kaji, lihat kehebatan untuk apa? Supaya kita tahu Al-Quran ini benar, yakini apa yang datang daripada Allah, kalam Allah ini semuanya hak. Itu nombor 2. Ayat yang ketiga kita bicara surah Asy-Syura ayat 5. Surah Asy-Syura ayat 5 tentang tasbih, tahmid dan istighfar para malaikat kepada penduduk muka bumi yang melakukan dosa. Supaya apa? Allah memaafkan dosa-dosa penghuni bumi supaya Allah tidak mengazab kita. Dan seterusnya surah Asy-Syura ayat 30 ini cerita tentang musibah yang berlaku pada diri kita adalah kesalahan diri kita sendiri. Jadi itu pun dalam keadaan keampunan Allah yang Allah bagi sangat banyak. Terima kasih sahabat-sahabat untuk hari ini. Terima kasih Kak Sarah, I miss you Kak Sarah. Allahu Akbar, subhanallah, besarnya kuasa Allah. Terima kasih Kak Umi kena pergi kerja dulu. Maizura, Rahim, terima kasih Puan Isah. Allahu Akbar. Saya tengok ini ada Umi Terima kasih Cikgu Katie yang telah menulis nota. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari dalam juzuk ke-26. Ya Allah Tuhanku, berbaki sangat sedikit. Cikgu Katie pun dah tulis nota. InsyaAllah doakan sahabat-sahabat kita habis 30 juzuk ni. InsyaAllah kita akan kumpulkan nota-nota ini sebagai satu singkapan tadabbur. Kalau tadabbur yang Huda Quran tu kita pergi line by line, ayat by ayat. Tapi yang ni kita pergi singkapan tadabbur. Terima kasih Cikgu Katie dan terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.